Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT memberi keizinan kepada kita untuk kita berada di rumahnya, alhamdulillah. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita agar kita sentiasa berada di rumahnya, insyaAllah. Mari sama masjid. Tuan-tuan semua, insyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari surah At-Tin. Surah At-Tin iaitu surah yang ke-95 yang diturunkan di Mekah. Dan ada juga pendapat yang mengatakan surah ini adalah surah yang diturunkan di Madinah, iaitu pendapat Ibnu Abbas dan juga Qatadah. Yang lain berpendapat bahawa surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah, iaitu Makkiyah. Surah At-Tin ini diambil daripada perkataan Wat-Tin. Surah At-Tin diambil daripada perkataan At-Tin pada ayat yang pertama. Dan surah ini dinamakan surah yang dimulai dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan membaca surah At-Tin ini, dan berdasarkan daripada hadis Al-Bara' bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap kali membaca surah At-Tin di dalam salah satu rakaat sembahyang Nabi ketika Nabi dalam keadaan bermusafir. Bila Nabi bermusafir, banyak kerap kali Nabi baca surah At-Tin dalam sembahyang Nabi. Katanya Al-Bara' bin Azib, aku dapati tidak ada seorang pun yang lebih baik suara dan bacaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca Quran ni, Nabi baca dengan nada dan sebutan yang terbaik. Jadi kita kalau baca Quran, kita baca habis baik. Habis baik. Tak perlu kita nak lorak, nak gaduh, nak pergi ke mana. Terutamanya bila kita baca tu tak kiralah majlis apa, majlis ke kita baca sorai, lorak nak pergi ke mana, biar kita tu baca dengan baik dan puas hati kita rasanya dengan kemampuan yang ada pada kita dari sudut kefahaman kita, dah ada ilmu, ada tahu hukum tajwid, fasahah dan sebagainya. Kita baca yang terbaik. Kalau orang tu dapat dia bertaranum, maka dia bertaranum. Sebab taranum itu merupakan salah satu dia panggil bidang ilmu, yang mana taranum tu dia memerlukan kepada suara tu dulu. Suara. Kalau tak ada suara, tak cakap nak buat, dia kena ada suara tu. Kalau kita panggil kalau bahasa Kelantan ni, bahasa luar dia tak kenal ni perkataan ni, patak siput. Patak siput ni, patak siput. Kalau macam menulis khat ni, kalau biasa-biasa di masjid,
Kalau biasa-biasa di masjid, untuk hiasan ni biasanya ditulis dengan khat thuluth. Khat thuluth ni khat ada bunga. Kalau khat nasah ni khat biasa-biasa seperti mana kebiasaan masjid, dia tapat depan ni nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatullahi ta'ala, tu dia panggil khat nasah ataupun jimatkan air. Nah, apa ni, doa nak masuk masjid, nak keluar masjid, tu biasa kita tulis dengan khat nasah. Ini dua khat ni. Jadi untuk orang yang menulis khat ni, dia kena ada patak siput. Patak siput juga, maknanya anugerah Allah bagi. Lepas tu asah lah, tak ada suara, payahlah nak buat. Macam Ambon ni tak ada suara. Suara ni hak ni ada, cuma suara untuk nak tarannum tu tak lagi. Cuma sekolah rendah dulu pernah belajar belajar lebih kurang lah. Sekolah rendah secara mana sangat belajar lebih kurang, kata tak lagi. Walaupun ayah hamba dia boleh beberapa tarannum, dia boleh lagu-lagu ni dan dia pernah mengajar lagu, tapi kita tak boleh nak turun. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ni kita akan membaca seperti biasa surah At-Tin. Kita baca dan kita tadabbur makna, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ذلك من الشاهدين Sadaqallahul azim. Ada hadis riwayat At-Tirmizi dan dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qara'a ahadukum," apabila seseorang kamu membaca surah At-Tin wat-Tin waz-Zaitun, fa ata ala akhirih, maka ia mendatangkan di atas akhirnya akhir surah
alaysallahu biahkamil hakimin. Maksudnya dia baca sampai ke akhir ayat. Akhir ayat surah At-Tin ni adalah ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, alaysallahu biahkamil hakimin. Itu soalan. Jadi falyaqul, hendaklah dia yang membaca itu sambung lagi sikit, mengiyakan, menjawab soalan. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya, wa ana ala, baca pendek ana, bukan wa ana ala, wa ana ala dzalika, dan saya di atas demikian itu. Demikian mana? Demikian yang mengatakan bahawasanya Allah SWT sebaik-baik hakim. Adakah tidakkah Allah SWT itu sebaik-baik hakim yang menghakimi? Allah SWT yang paling hebat, yang paling terbaik bila menjatuhkan hukum. Maka kita mengakui bala, bahkan wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalik, bahkan, mana bahkan, saya mengakui ala dzalika minasyahidin, bersaksi di atas demikian itu. Demikian yang mengatakan bahawasanya Allah SWT ni ahkamul hakimin, sebaik-baik yang menghukum. Jadi sunatlah kita baca, cuma kena diberi maklumat ataupun ilmu kepada jemaah belakang bila semaya. Jemaah ni dia kena mengaji. Bila mana imam baca ataupun sesiapa yang membaca hadis ni, kita kena tahu maklumat ni. Nabi sebut apabila seseorang itu membaca surah At-Tin sampai ke alaysallahu bihkamil hakimin, maka falyaqul, hendaklah dia membaca lagi bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi dibimbangi hok belakang ni, hok jahil ni, hok tak tahu ni, hok tak belajar ni, dia kata oh ada lagi selepas daripada ayat alaysallahu biahkamil hakimin. Oh ada lagi ayat dia nya, tu bukan ayat Quran. Takut dia kata ayat Quran. Jadi bila kita baca tadi, kalaulah andai kata bila kita baca tak kuat, kita baca perlahan je. Alaysallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita takut, kalau imam ni rasa takut jadi fitnah, yang belakang ni jahil saja, jangan baca. Sebab takut hok belakang kata oh ada lagi ayat Quran belakang ni. Sebab itu makmum ni nak kena mengaji, nak kena mengaji, takut timbul fitnah bagi mereka yang jahil. Baik tuan-tuan semua, kita lihat kepada tadabbur wattini wazzaitun selepas daripada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang mana basmalah ini bukan terdiri daripada ayat dalam surah At-Tin. Ayat yang pertama dalam surah At-Tin iaitu wattini wazzaitun. Demi, wa ni dipanggil wawul qasam, waw sumpah. Waw sumpah. Bila waw tu waw sumpah, maka perkataan At-Tin itu kena baca baik bawah. Ni, wattini. Tak boleh baca wattinu, tak boleh wattina, tak boleh. Sebab waw ini dia panggil waw yang beramal. Waw beramal, dia mesti hukum ngaji nahu ni, ngaji grammar, bahasa Arab nahu dia panggil, nahu sarah. Ilmu nahu ni bila selepas waw itu masuk dalam satu perkataan, maka perkataan itu di baris hujungnya itu kena di baris bawah. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kita tengok amun nak sebut waw qasam ni, wawul qasam ni dia beramal, maknanya dia
dia penyebab kepada nun pada perkataan at-tini bagi bawah, wazaituni. Wa itulah penyebab dia tu. Waturi ra bagi bawah tu, waturi sini tak apalah, dia sama dengan tur, waturi tu. Wa hadzal baladil amini, wa hadza tu isim isyarat, kata apa ni, isim isyarat ni nama yang menunjukkan ini itu kan. Wa hadzal baladi, tu baladi tu, wa hadzal baladil amini, sebab yang dibaca ke penyebab kepada baca al-baladi, al-amini, ada waw depan tu. Waw ni kita panggil apa? Waw sumpah. Waw yang membawa makna demi. Jadi Allah SWT dia boleh sumpah dengan makhluk. Kita tak boleh sumpah dengan makhluk. Demi ayah saya, demi mak saya, tak boleh. Hukumnya adalah haram. Nak sumpah kita demi Allah. Dalam bahasa Arab dia boleh 3. Wallahi, huruf sumpah ni ada 3. Huruf waw, huruf ba, huruf ta. Wallahi, wabillahi, wa tallahi, ataupun wallahi, billahi, tallahi. Tu 3 huruf tu. Wallahi waw, billahi ba, tallahi ta. Tu semua 3 huruf ni kita panggil huruf sumpah. Bila kita nak sumpah, kita mesti sebut wallahi. Kalau wallahu tak jadi sumpah. Wallahi. Tapi Arab ni dia mati uji wallah ana muskadzib. Ana muskadzib, bahasa Mesir ana muskadzib, aku tak nipu. Wallahi ana muskadzib. Wallahi ana muskadzib. Kadang-kadang wallahi molek-molek dah, wallahi ana muskadzib, tapi dia berani dengan sebut nama Allah. Tadi dia kata dia tak bohong, tetapi sebenarnya dia bohong. Tetapi ada perangai bila boleh lihatlah, bila sebut wan nabi demi nabi, demi nabi dia tak berani. Jadi dia rasa demi nabi tu dia tak berani nak bohong, tapi demi Allah tu bohong atas darat. Berlawak atas darat. Metah-metah berlawak. Jadi tuan-tuan semua, maka itu amun nak sebut di antara yang kita kena tahu, waw ini penyebab kepada baca ni dengan watini, wazaituni, waturi, wa hadzal al-baladi al-amini. Baca baik bawah tu. Baik, dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 ni Allah SWT bersumpah dengan empat makhluk yang Allah SWT cipta. Iaitu yang pertama buah tin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, gunung Sinai. Bukit kita panggil bukit Nabi Musa. Apa panggil bukit Nabi Musa? Nabi Musa gezek buh nama dia. Gerai tu ke ada? Sebab Nabi Musa bermunajat dengan Allah SWT di bukit Sinai. Bukit Sinai ni yang sudah mendaki. Kalau yang pergi ke Mesir ambil masa beberapa hari sempat untuk mendaki. Dan kalau kita nak ukah bukit ni, nak daki bukit ni, tak boleh nak daki pada musim panas, tak pada lawai panas. Sebab tidak ada pokok. Kita daki dah ada musim sejuk. Pendakian ni kalau standardnya yang gagah-gagah, yang standard 2 jam setengah ke 3 jam melalui menyusuri apa ni lereng bukit dia panggil musim. Bila turun ni kita turun ke anak tangga, beribu-ribu anak tangga yang mereka buat daripada puncak Bukit Sinai tadi turun ke bawah. Yang boleh lihat masa kita nak turun tu, lebih kurangnya bah di bawah tu besar nak semut. Bawah nampak bah kita tu di bawah tu, tengok besar semut gitu ya.
Kecil beberapa buah bah. Maknanya tinggi Bukit Sinai ni. Dan Bukit Sinai ni bila kita panjat, kita akan berada di puncak sana. Kita akan dapati ada dua pembahagian tempat. Yang pertama masjid. Atas tu ada masjid, atas sekali puncak. Bagi orang Islam, maka dia akan masuk dalam masjid ni. Dan sebelah tu dia ada gereja. Ada gereja atas tu. Jadi bagi orang yang beragama Kristian, dia akan masuk dalam gereja tu. Jangan tukar pula. Jadi hamba panjat bukit tu bersama sahabat-sahabat dalam lebih kurang 2 buah bah. Jadi masa kita naik tu hamba tak sempat nak sampai subuh di atas. Sebab hamba bawa air tu bawa lebih kurangnya 1,5 liter 3 botol. Jadi orang lain tak bawa botol besar ni ya. Kita ni berasa tak boleh, tak ada air. Berasa nak bawa cadar nak ambil air semaya. Bokok tudung ambil air semaya tu berasa nak mati, berasa sejuk sampai kau toleh sengah. Jadi pada masa tu kalau tak ambil semaya dengan cara gini pun dibenarkan kita bertayamum kerana terlalu sejuk tak tahan. Kok cerita nak kecing tu cerita lain pula. Kok nak kecing doa tu dolar tinggi. Maknanya pada sekali tu naik tak naik dah semula, tak cekap letih. Kalau nak banding dengan Gua Hira tu penuh lagi tu. Tak ada gapo Gua Hira tu nak berbanding dengan Bukit Sinai. Dan ketika hamba turun, cerita dah sikit. Ketika hamba turun tu, kita turun kat tengah-tengah bukit tu, ada anak tangga. Tak tahu berapa ribu anak tangga ni nak boleh sapa ke bawah. Melalui perkampungan Nabi Ilyas alaihissalam. Perkampungan Nabi Ilyas alaihissalam yang mana mereka ini tebuk bukit-bukit ini untuk dijadikan rumah. Dan sampai sekarang ni ada pokok yang masih hidup lagi. Zaman Nabi Ilyas alaihissalam dulu. Pokok tu masih hidup, segar pokok tu besar. Tinggi. Jadi kita melalui dah. Dan di kiri kanan ni, di sebelah Bukit Sinai ni ada beberapa bukit pecah. Bukit tu pecah. Kita tengok hancur bukit di sebelah Bukit Sinai tu. Sebab apa? Sebab umat Nabi Musa alaihissalam mereka nak minta melihat Allah secara real. Maka Allah Ta'ala keluarkan cahaya menyebabkan mereka ni pesel. Beberapa ketika pengsan. Sebab itulah bila kita, kalau tua-tua tengok orang Israel ni dia panggil Bani Israel ni. Hak Israel hari ni tu Bani Israel hak dulu tu, anak cucu dia tu. Bila kita berada dekat mereka ni, orang Israel siapa keluar ni, Bani Israel ni, hamba pernah ketika berada di Sinai tu, kita tak tahu dia Israel. Bila nak shake hand, nak salam ni, kita rasa lepas salam dengan dia tu, bila dia tegur kita nak salam dekat kedai-kedai apa, bila kita salam dengan dia tu, lepas pada salam tu rasa tak ilah bau di tangan, bau busuk seperti mayat busuk. Sebab mereka ni, jebak mereka ni busuk. Sebab mereka dulu pernah diibaratkan seperti mati, pesel tu, supaya dengan mati. Tu. Bila aku tanya sudah salah tu, bila dia holok tangan, kita tengok orang putih biasa tanya dia daripada mana? Israel. Allah, Israel. Kulit dia ni hamba rasa ada beza dengan orang putih biasa ni. Kita lepas pada tu baru hamba tengok kulit puak-puak ni memang kulit putih mayat begitu. Kata orang Jawa sungguhlah mereka ni pasal di antara umat Nabi Musa yang di antara kerah kepala. Betul sungguh Israel ni. Jadi tuan-tuan semua, maka dalam ayat yang pertama, wattini wazaitun wa turi sinin,
Ayat yang kedua Allah Ta'ala bersumpah. Yang pertama dengan buah zaitun, buah tin dengan buah zaitun. Buah tin ni, buah zaitun ni ada bila mana kita buka tafsir, ada tafsir yang mengatakan, banyaklah tafsiran-tafsiran yang mengatakan itu adalah dia panggil yang dikatakan buah tin dengan buah zaitun itu dia panggil kiasan yang merujuk kepada dua tempat, iaitu bumi Syam dengan bumi Baitul Maqdis. Diibaratkan oleh Allah bersumpah dengan buah tin dengan buah zaitun. Banyaklah pendapat-pendapat lain, tetapi pendapat yang masyhur yang mengatakan itu bukan nama bukit, bukan nama negeri, tak. Itu adalah nama bagi buah tin, buah zaitun. Yang mana kita pernah lihat buah tin, daun dia besar-besar. Buah tin, buah zaitun, tak pernah lihat pokok zaitun ni. Cuma pokok tin tu biasa lihat. Kita pun sini pun hamba pernah beli pokok tin ke buatan ni, tapi tak hidup. Baik, watin wa zaitun wa turi sinin. Bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah ini, bermakna buah ini buah yang hebat, buah yang banyak khasiat, dan buah ini merupakan buah-buah yang berada dalam syurga. Watin wa zaitun wa turi sinin, demi bukit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini Mekah al-amin, yang selamat sejahtera. Allah Ta'ala jaga negeri Mekah ni. Kita tengok dalam peristiwa baru ni kita lalui surah apa, Al-Fil, Allah Ta'ala menyelamatkan bumi Mekah ni bila mana tentera bergajah nak menyerang Kaabah tu yang berada di Mekah ni. Maka Allah Ta'ala selamatkan. Abdul Muttalib kata, aku nak unta aku. Unta kamu ambil unta aku tu. Oh, kamu tak bimbang sikit abuk pun. Kami nak surai Kaabah, yang kamu duduk sembah Kaabah. Kamu duduk likung Kaabah, duduk tawaf Kaabah. Kamu tak sayang ke Kaabah? Abdul Muttalib jawab, Kaabah tu rumah Allah. Itu rumah Allah, pandailah Allah jaga. Aku serah pada Allah. Aku sekarang mari ni bukan masalah mu nak surai Kaabah. Aku nak mari ambil yang mana kamu ni merampas unta-unta aku 200 ekor tu. Aku nak balik unta aku. Maka Allah SWT kita lihat dalam surah Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Ta'ala mengutuskan burung-burung ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil. Burung ni bawa batu lempar ke atas mereka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Ta'ala paparkan cerita ni, maka mereka ni jadi seperti daun yang kena makan diulat. Kena batu berubah, menyebabkan berubah tadi makin besar mati. Itulah cara Allah SWT menyelamatkan menyelamatkan negeri Mekah ini, yang mana adanya Kaabah. Jadi Allah Ta'ala sebut demi negeri yang aman ini, iaitu Mekah. Itu di antara salah satu peristiwa yang berlaku ketika mana tentera bergajah nak menyerang Kaabah. Itu di antaranya. Lepas tu di akhir zaman pula Allah SWT menjaga Mekah dengan Madinah ni. Bila mana kedatangan Dajjal, siapa yang berada di dalam tanah haram Mekah ni dengan Madinah, maka Nabi kata jangan keluar. Jangan keluar. Berada di situ, tetap berada di situ ketika kedatangan Dajjal. Dajjal pergi merata dunia ni, 2 tempat Nabi kata Dajjal tidak boleh masuk. Dajjal tidak boleh masuk. Kalau Dajjal cuba-cuba nak masuk pijak dalam bumi Mekah Madinah ini, malaikat akan panah. Malaikat akan surai. Dajjal tak boleh masuk. Maka inilah Allah SWT sebut wa hadzal baladil amin. Allah jaga negeri Mekah ni. Baik tuan-tuan semua, bila mana Allah SWT bersumpah ni, wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ada Allah Ta'ala nak sebut ni cerita yang penting ini. Cerita yang penting ni biasanya bila Allah SWT
bersumpah, bersumpah, Allah sumpah dulu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang keempat. Ini Allah Ta'ala nak suruh kita ni ambil perhatian. Bila Allah Ta'ala sumpah, kita kalau kita bersumpah demi Allah, besar benda ni kita nak cerita ni. Demi Allah, demi Allah. Bila demi Allah ni, dia nak cerita selepas ni kita nak cerita nak bayar apa, benda yang mustahak, yang besar. Sebab tu kita sumpah. Maka Allah SWT pun sumpah juga. Allah sumpah dengan makhluk, demi buah tin, buah zaitun, Bukit Sinai dan bumi Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru Allah Ta'ala cerita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, la tu sesungguhnya, qad sesungguhnya, dua kali sesungguhnya. Kalau kita nak terjemah sesungguhnya, dua. Sesungguhnya khalaqnal insana, telah kami khalaqa. Abang sebut dah kemarin, khalaqa ni Allah. Kami telah menciptakan akan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebaik-baik kejadian. Manusia ni Allah buat dalam sebaik-baik kejadiannya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Manusia ni Allah buat paling baik sekali. Kalau Allah buat binatang, lembu, kambing dengan manusia, oh baik manusia jauh. Lembu, kambing ni jalan kaki pak, jalan kaki pak, makan gapo, rumput, daun kayu. Kita boleh makan belaka. Nak makan gapo, nak buat tomie panda, nak buat singgah panda, ni boleh belaka. Nak buat gapo dia, nak mengurus dunia ni manusia. Binatang tak boleh. Beza kita berpakaian kita, reti malu. Binatang dia tak reti malu, tak ada pakaian. Jadi ahsani taqwim ni manusia. Malaikat tidak ahsani taqwim ke? Malaikat dok lagi, malaikat bukan ahsani taqwim. Kenapa? Kerana manusia ini Allah SWT anugerahkan akal. Malaikat ni Allah SWT anugerahkan akal, tetapi malaikat tidak dianugerahkan oleh Allah SWT nafsu. Kita ada nafsu. Sebab itulah malaikat ni dia tak ada, dia tak ada tak ada masa dia nak melanggar perintah Allah, sebab dia tidak ada nafsu. Kita ada nafsu ni, nafsu jahat, nafsu ammarah, lawamah, nafsu jahat ni dalam diri kita ni. Nafsu kata tak semaya, tak semaya. Lepas tu apa lagi yang orang panggil, yang menghasut kita luaran pula, syaitan. Nafsu duduk dalam diri kita ni, duduk kacau dengan kita. Nafsu jahat kita ni ada masing-masing. Sebab tu wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala tak dari diri kita ni ada nafsu. Maka bertuah bagus bagi orang yang boleh kawal nafsu dia ni, dan rugi wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotori nafsu dia ni. Maknanya dia ikut nafsu, dia jamu nafsu, dia ikut kehendak nafsu. Jadi tuan-tuan semua, maka sebab itulah manusia ni ahsan taqwim. Sebab apa? Sebab mereka dianugerahkan akal fikiran dan juga nafsu. Tetapi malaikat ni tak ada nafsu, tak ada nafsu. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah mereka ini melawan Allah SWT, buat maksiat. Sebab mereka ini Allah SWT anugerahkan akal saja. Kita ni jadi ada buah malah, ada buah toksik, ada cabaran ni banyak. Sebab ada nafsu dalam diri kita. Sebab itulah kita ni tak serupa perangai ni. Tengok rambut sama hitam, rambut sama hitam, bangsa sama bangsa,
Kandi sama kandi tulah adik-beradik. Tapi perangai lain-lain. Perangai lain-lain. Nak ceritanya Allah SWT sebut laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami jadikan manusia ni fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik penciptaan. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah buat kita ni comel molek berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Makhluk di laut, makhluk di darat, kita lah yang terbaik. Maka kita kena bersyukur di atas kejadian kita ni. Allah Ta'ala cipta kita ini dengan sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian jika ia panjang umur, kita tengok masa kita muda, masa kita muda ni kita molek, gagah, tegak, segak, bergaya. Tapi Allah Ta'ala sebut thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua, ataupun kalau dengan sebab dia langgar perintah Allah SWT, menyalahgunakan kelengkapan itu, radadnahu thumma radadnahu asfala safilin. Manusia ni bila Allah SWT bagi kepada mereka nikmat-nikmat yang berbagai, kalau dia ni masa muda, segak, bergaya, semua Allah bagi. Tetapi kalau dia tak pandai guna nikmat-nikmat, dan juga ataupun dia ni panjang umur Allah beri, maka Allah SWT sebut thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada serendah-rendah peringkat orang yang rendah. Dua makna ni. Yang pertama maknanya bila mana dia ni umur panjang Allah bagi, tengok Allah Ta'ala jadikan dia ni jadi orang panggil dulu segak bergaya, makin tua Allah tarik nikmat tadi, nikmat bergayanya, nikmat handsomenya, nikmat comelnya, nikmat gagahnya, nikmat apa ni, Allah Ta'ala radadnahu asfala safilin. Allah tarik nikmat-nikmat. Ataupun dengan membawa makna satu lagi, iaitu Allah SWT lemparkan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang yang tidak pandai guna nikmat-nikmat Allah beri. Kemudian Allah Ta'ala lemparkan, Allah letakkan, hinakan mereka sehina-hinanya bersama mereka yang Allah SWT turunkan level mereka, iaitu kami kembalikan dia serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, iaitu Allah letak di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala buat kita molek masa muda ni, masa muda ni kita gagah molek, maka guna sebaik-baik, guna sebaik-baik, guna sebaik-baik. Sebab kita nak tengok ayat yang ke-6, guna sebaik-baik. Ayat yang ke-6-nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman selepas Allah Ta'ala sebut thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan bukan setakat dia beriman dan dia ni beramal soleh. Jadi masa dia muda, masa dia sihat, dia ni beriman dan beramal soleh berterusan. Macam kita hari ni, mari semaya Jumaat ni, mari semaya Jumaat, mari mengaji, mari dengar, mari kita kata mari beriktikaf, mari buat baik. Falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Apa yang jadi tak putus-putus ni, tuan-tuan semua, berdasarkan hadis, siapa yang zaman muda dia sentiasa buat taat, buat ibadah, masa dia tua dia uzur, dikira ibadah dia tu berjalan. Masa dia sihat dia mari masjid, mari sama masjid. Lepas tu ada masa bila dia tua dia tidak ada kemampuan nak mari masjid, maka dikira dia mari. Satu. Lepas tu berdasarkan hadis,
Ketika mana kita duduk atas muka dunia ni buat taat, buat amal soleh, buat amal soleh, maka ketika mana kita mati, oleh kerana kita sentiasa buat amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat bagi orang yang beriman dan beramal soleh ni. Malaikat ini ni dia akan tunggu di tanah perkuburan. Allah letak seorang malaikat untuk mendoakan bagi dia, untuk mendoakan bagi dia, doa, ni disebut dalam hadis ni, bahkan disebut dalam hadis bahawa orang-orang yang bersifat demikian, iaitu beriman dan beramal soleh, Allah perintahkan malaikat yang menulis amal ibadahnya pada mana hidupnya, supaya duduk dekat kuburnya menulis kebajikan hingga kiamat. Malaikat ni doa dan menulis catatan seolah-olah dia ini masa hidupnya buat amal ibadah. Jadi walaupun dia mati dah, Allah hantar malaikat supaya mencatat, mendoa bagi dia sehinggalah hari kiamat. Inilah orang panggil pentingnya kita ni, bila kita beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh. Jadi pentingnya kita beramal ni masa muda, sebagaimana yang Allah SWT muliakan, katanya Nabi, 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la illa zilla zilluh. Tidak ada bayangan Tuhan kecuali bayangan Allah ketika berada di pada mahsyar nanti. Di antara bayangan yang diberi kepada mereka ni, yang boleh duduk di bawah bayangan Tuhan ini, iaitu Nabi sebut dalam 7 ini, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, iaitu pemuda yang masa mereka muda dulu, hidup mereka ni penuh dengan ibadah pada Allah SWT. Tu bangun akhirat Allah muliakan. Sebab apa? Sebab zaman kamu hidup atas muka dunia aku beri dulu, kamu sentiasa buat ibadah pada Allah SWT, guna masa muda tu. Jadi tuan-tuan semua, sama ada kita melalui zaman muda ataupun zaman kita ni di hujung-hujung, jangan kita tinggal buat ibadah pada Allah SWT, sebab kita nak kelebihan ini, insya-Allah. Walaupun kita tak mari kerana sakit, dikira mari. Kita tak semaya Jumaat kerana kita uzur, tak dapat nak mari masjid, dikira mari. Sebab apa? Duk mari semua. Kita mati insya-Allah, mudah-mudahan dikira pahala berjalan. Sebab apa? Masa kita hidup dulu, kita sentiasa buat beriman dan juga beramal soleh. Mari mengaji, mari masjid, baca Quran, zikir dan sebagainya, insya-Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin, jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan, sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu. Dah, apa yang jadi manusia ni tak nak percaya dengan hari bangkit. Kita tengok sore-sore, hamba sebut tadi sahabat hamba meninggal. Sore-sore ni meninggal ni, lepas tu kita tak fikir kalau kita ni akan mati juga. Duk tengok sekarang orang tu, orang ni. Hok sekeliling kita ni, hok jauh tu, hok kita tak nampak. Ni, hok duk nampak ni. Allah SWT nak suruh kita fikir. Tak lama satu hari kita pula, kalau ada orang nak tolong semayat, alhamdulillah. Kalau ada orang nak tolong tanah, alhamdulillah. Kalau ada orang nak tolong baca Quran, sedekah, alhamdulillah. Sebab itulah kita duduk atas muka dunia ni kena buat baik dengan orang. Buat baik dengan orang. Mudah-mudahan bila kita mati ada orang cara. Jangan bila kita mati Allah hinakan kita, tak ada orang nak cara. Ada pernah di kampung hamba tu, masa hidup dia ni, hijau dia kata orang tu, kata orang ni, tak boleh selah sikit kata. Dengan ayah gocoh ayah, tombok ayah, gocoh ayah. Gocoh ayah. Sebab apa gocoh ayah? Sebab dia kata kepada member dia, mu pergi ambil kamera ayah aku nak guna. Ayah anak member dia ni pergi jumpa dengan ayah dia, kata ni anak dia nak guna kamera ni, suruh ambil dengan ayah.
Ayah dia kata tak boleh. Mana boleh, aku tak sibui. Dia pun member dia balik royak kepada dia, ayahmu tak sibui. Oh tak sibui tolu sungguh dia. Tolu dia ayah dia royak ayah dia tolu. Balik kocoh ayah. Nah. Akhir sekali itu atas semua masa dia meninggal ni ambo tak ada di sini. Ambo mengaji. Ambo di Mesir masa tu. Dia mati dalam keadaan nak cerita ni. Allah Ta'ala balah orang panggil atas dunia. Bila dia mati dia panggil sakit AIDS. Sakit AIDS. Bila sakit AIDS ni tak ada seorang apa berani. Macam COVID hari tu kan. Ni tak ada seorang apa berani nak menguruskan jenazah, nak pergi dekat baca Yasin. Tak ada orang nak cara. Hak ni tak sih, hak ni tak sih, hak ni tak sih. Apa dengar cerita pun masya-Allah sedih. Nah, sedih masya-Allah. Sebab apa? Sebab masa duduk atas muka dunia tadi. Jadi bila kita duduk atas muka dunia ni, kita kena yakin bahawasanya kita akan bertemu dengan hari pembalasan. Jangan kita dustakan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa sebab ia jadi mendustakan hari agama ni, hari akhirat esok? Alaisallahu biahkamil hakimin. Allah SWT buat soalan, bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Bila mana manusia berada di negeri akhirat, Allah SWT lah sebaik-baik hakim yang mengadili. Allah adil dengan cara paling tepat, paling adil Allah. Duk atas muka dunia belum tentu lagi. Tok hakim belum tentu lagi. Ada yang adil, ada yang tidak adil. Sebab itulah jadi hakim ni sebelah kaki dalam neraka. Bukan main-main. Bila jadi hakim, maknanya diibaratkan kaki dia tu sebelah masuk neraka dah. Sebab tu dia kena berjaga-jaga, berhati-hati. Kena mengadili sebagaimana hukuman yang Allah Ta'ala tentukan nak. Bahaya. Itu diibarat seperti kaki sebelah dalam neraka. Tetapi kalau dia menghakimi dengan seadil-adil, tak ada lah. Tidak kenalah atas dia begitu. Maka dia ni, hakim ni, dia di antara orang panggil orang yang paling penting sekali. Sebab orang panggil orang menerima hukuman ni terpulang kepada dia. Sebab itulah hakim ni dia ada etika dia. Etika hakim, kalau tuan-tuan tengok hakim, hakim-hakim ni dia ada etika dia. Dia tak suka kita. Dia tak boleh duduk kedai kopi. Tak boleh, salah etika dia. Kita pergi duduk buang dengan dia kedai kopi, mana duduk minum teh, tak boleh dia tu. Sebab tu kita tengok buat apa hakim ni sombong. Dia ada etika dia, cara hidup dia tak serupa kita. Sebab orang panggil dia ni orang yang berkepentingan. Orang panggil paling mustahak. Bila mana dia berada dalam mahkamah, dia tidak boleh orang panggil dipengaruhi oleh mana-mana. Sebab tu kita tak boleh minum air dengan dia. Takut orang panggil bias. Mempengaruhi dia. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita hakim-hakim yang ada atas dunia ni, semua hamba-hamba ni, manusia ke semua, maka tidak boleh nak menandingi bila Allah Ta'ala menghakimi. Maka Allah Ta'ala seadil-adil hakim. Maka ini soalan Allah tanya. Sebab itulah sunat bagi kita, bala, bahkan wa ana ala zalika minasyahidin, aku menyaksi bahawa Allah SWT sebaik-baik hakim yang mengadili. Allah lah yang paling baik sekali, paling adil sekali bila menjatuhkan hukuman. Itulah di antaranya tadabbur dalam surah At-Tin. Mudah-mudahan bila kita membaca surah At-Tin ini, kita baca dengan kita memahami, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi esok kita akan mempelajari surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Insyirah. Iaitu surah Al-Insyirah ada 8 ayat juga, surah yang pendek. InsyaAllah esok sempat habis, insyaAllah. Jadi yang berasa sekolah tu dulu tuan-tuan semua, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu adalah kelemahan hamba sebagai makhluk yang lemah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.